Kenapa kita nak kena turun berat badan beria? Apa efek dia? Adakah penting kita kena betul-betul decide? Hai semua, welcome back to the Yaman's channel. Saya Coach Yana. Hari ni saya nak share kenapa kita kena decide untuk turunkan berat badan. Okey, bila kebanyakan orang yang bertanya tentang program, saya akan tanya mereka apa big why nak turunkan berat badan. Antaranya sebab kena body shaming, sebab baju dah ketat, sebab nak kahwin, sebab nak kenduri, sebab nak pregnant, sebab doktor suruh, sebab dah rasa mengah, macam-macam lah kan. So kebanyakan sebab tu adalah berkaitan dengan diri kita. Ada something yang berlaku sebab orang berubah ni kerana dua lah. Satu, sama ada dia terinspirasi kan, dia tengok orang lain mendapat result yang best, so dia pun rasa terinspirasi, aku pun nak juga lah macam tu kan. Ataupun dia terdesak, contohnya kerana saranan doktor ke, memang dah cannot go, dah rasa tak boleh nak bawa badan ke kan. So tak kisah yang mana-mana, yang penting anda melakukan perubahan. Cumanya apabila kita fikirkan kita turun berat badan ni is all about me kan, nak kurus sebab kita, dia ada pros and cons dia lah. Yang bagusnya kita ada drive yang memberi kita macam satu push untuk keep on doing it kan. Tetapi kadang-kadang bila reason tu tak cukup kuat, hanya kerana diri kita sahaja, so tendency untuk give up tu pun tinggi juga. I want to share a story about my mom. Sebenarnya ibu saya ni memang, saya membesar melihat ibu saya struggle lah dalam nak turunkan berat badan, sebab adik-beradik saya 5 orang. So every beranak tu ibu saya akan naik 5 kg. So kalau 5 orang anak maksudnya 25 kg. Lepas tu tak beranak pun naik juga, very stress. Okay, lebih kurang 100 kilo lebih lah. So I grew up watching her struggling dengan dia punya weight loss. Okay. Dan bila dia decide untuk turunkan berat badan, memang macam-macam lah. Ibu saya cuba kan, ada macam tak makan nasi 6 bulan, pergi slimming center tu banyak sampai berkredit card habis semua kan. Tapi tak dapat result lah. But kiranya bila dia finally get her result, and the best thing is dia bukan saja effect diri dia tau. Macam ini memang saya rasa sangat-sangat bersyukur sebab dia decide untuk commit kepada journey dia nak turunkan berat badan, because it's not just about the weight she lost, tetapi the life that she gained. Okay, ibu saya sebelum turun berat badan seorang yang sangat garang. Okay, kita biasalah dekat time, lagi-lagi time PKP ni kan, mungkin ada mak-mak PDPR yang menjadi singa, lagi garang daripada cikgu disiplin ke apa kan. Sebab kadang-kadang kita penat kan, bila kita overweight, kadang kita penat, so emotion ni tak stable, hormon tak stable semua kan. So the first thing yang saya perasan bila ibu saya decide untuk turunkan berat badan, first dia punya mood sangat improve. Dia jadi more ceria, more penyayang kan. So bila kita turun berat badan, kita rasa dia adalah antara kita dan penimbang kita sahaja. Tapi actually it's beyond that. Okay, orang sekeliling kita akan turut merasakan perubahan. And kita orang adik-beradik tu memang sangat merasakan perubahan positif tu. Ayah saya pun cakap macam dapat isteri baru kan, sebab lebih ceria. So the first thing when we decide to lose weight, it's not just about the weight tu, tetapi the life that we gain. Life yang pertama adalah kita akan memberi impact positif kepada orang sekeliling kita. Tapi kalau kita turun berat cara yang happy fun lah kan. Kalau kita turun berat cara yang stress tu, mungkin kita lagi menyinga kat rumah kan. So bila kita turun berat dengan happy, first memang kita punya mood sangat improve, dan dia akan affected orang sekeliling kita. Bila kita start to love ourselves, kita boleh start giving love to the people around us juga. Tapi bila kita hate ourselves kan, macam kita rasa alah benci lah tengok diri sendiri kat cermin, alah ni lah kan, so we don't feel good enough. So bila tak feel good enough ni, kita akan macam expect orang lain untuk buat kita rasa puas dengan diri kita. So bila kita expectation kita tinggi and the people around us tu tak meet the expectation kan, memang kita akan fresh. So every single day kita akan wake up dalam keadaan I'm not good enough,
and kita sentiasa harap orang lain ni yang buat kita rasa fulfill tau. So bayangkan kita cakap pasal turun berat je, tapi sebenarnya dia effect semua perkara. So very important for you to lose weight, not because of you nak pakai baju cantik sahaja, sebab nak selfish, sebab nak kurus ke apa kan. Sebenarnya bila you start lose weight, you lah orang yang paling tak selfish. Sebab anda take control of yourself dan benda tu sangat-sangat affected orang sekeliling anda. Okay? So kadang-kadang mak-mak lah dia rasa macam kalau macam aku start program nak turun berat badan ke, nak start invest dalam baju-baju workout ke contohnya kan. Kadang-kadang kita ada rasa macam selfish ke aku ni, nak mementingkan diri sendiri ke, buat apalah dah ada anak-anak semua nak cantik-cantik apa semua kan. It's not about turun berat badan sahaja, tetapi dia about the life you gain, the confidence tu. Okay, so first, bila you decide turun berat badan, you akan dapat improve your mood and you akan affect orang sekeliling you. Okay, yang kedua adalah you dapat unleash your true potential. Okay, saya pernah buka fitness studio kan, dan ramai orang yang sebelum tu dia overweight kan, dan selalunya orang akan kaitkan terlebih berat badan dengan senaman. So ramai yang datang ke studio untuk turun berat badan. Tapi yang bestnya, mula-mula mungkin niat just nak turunkan berat badan, tetapi macam saya cakap tadi, it's not about the weight you lose tapi the life you gain. Ada yang rupa-rupanya baru dia jumpa satu passion dia tu, iaitu menjadi instructor. Iaitu dia ada satu passion dalam teaching. Mungkin kerana sebelum ni terlebih berat badan sikit, so stamina pun kurang, orang kata on point kan. Jadinya tak adalah terfikir nak menjadi instructor ke apa. Tapi bila kita be the best version of ourselves kan, suddenly kita rasa macam aku ni boleh buat better things lagi sebenarnya. Kan, kita start ada that confident dekat dalam diri. So nombor 2, bila anda turun berat badan, anda boleh unleash your true potential. Ramai sangat yang macam contohnya sebelum ni ada salah seorang team coach saya daripada Sabah. Sebelum ni beliau lebih 100 berapa kilo, lelaki lah kan. Nak hiking waktu tu tak adalah yang tinggi sangat sebenarnya, tapi dia punya seluar koyak. So dia decide untuk betul-betul turunkan berat badan. And now dia memang alhamdulillah berjaya hiking sampai Gunung Kinabalu apa semua kan. Dan yang best part is dia pun berjaya bawa orang lain juga untuk healthy active lifestyle, dan dia juga menjadi part of our team coach. And banyak lah macam founder makanan-makanan sihat ke apa kan, mereka start buat ni sebabkan mereka melakukan perubahan start with themselves first. So bila anda turun berat badan, anda akan unleash your true potential. Something yang anda rasa selama ni tak tahu pun ada kelebihan-kelebihan tu semua. Tapi because you start untuk break the fear dan buat satu perubahan yang besar dalam diri kita dulu, tiba-tiba you rasa you can start conquer one by one dan start untuk cabar diri kita. Why not saya cuba perkara ni? Nombor 3, bila kita decide nak turunkan berat badan adalah kita memberi platform kepada orang lain, kita beri peluang kepada orang lain untuk berubah juga. Okay. So banyak sangat saya lihat testimoni-testimoni yang saya tengok daripada YouTube, daripada kisah-kisah kejayaan orang lain kan. Contohnya ada seorang ni, dia waktu tu saya tengok satu video ni. Okay, sebelum ni memang dia terlebih berat badan lah. Dan dia decide untuk saya memang commit lah nak turunkan berat badan, dan dia beli 2 suit. Harga dia $1,000 kan. Dia beli 2 suit yang berat yang diidamkan. Maksudnya daripada berat dia lebih kurang beratus kilo, dia target nak pakai suit tu dalam keadaan dia dalam 80 kilo. Masa mula-mula beliau set target tu, tukang jahit tu siap gelakkan lah kan. Dia kata baju ni untuk siapa yang awak tempah ni? Dia kata untuk saya lah nanti in my future kan. Lepas tu tukang jahit tu siap gelakkan. Biar betul kan, ni jauh beza ni 200 kilo dengan 80 kilo kan. So dia kata tak apa, saya memang commit nak try pakai ni one day. So bila dia dah berjaya turunkan berat badan dan dia berjaya fit into that suit, dia set up satu company. Dan company tu pun berjaya juga. Dan company tu of course lah boleh menawarkan beberapa peluang pekerjaan kepada orang lain kan. Tapi what if beliau tidak decide untuk turunkan berat badan? Kemungkinan dia stay dekat kerja dia yang biasa. Dia rasa dia tak ada keyakinan untuk start up satu company
dia rasa dia tak berkeyakinan nak lead orang lain sebab dia rasa kalau dia bercakap nanti pun orang akan tengok dia atas bawah kan. So, tapi bila dia decide untuk turunkan berat badan and dia decide untuk set up a company, kat situ dia berjaya memberi peluang pekerjaan kepada ramai orang. Just by saying yes to lose weight first. So, sekali lagi saya ingatkan, it's not about the weight you lose, tapi the life that you gain. Sebab bila anda decide, anda kemungkinan memberi peluang kepada orang lain untuk berubah juga. Macam mana kalau dalam tim kami, ramai yang bermula sebagai peserta dahulu. Tapi kemudian, bila mereka start turun berat badan, they have the confidence untuk bantu orang lain pula. Dan yang bestnya, katakanlah kalau saya je head coach dekat dalam dunia ni kan, mungkin saya cuma boleh maksimum membantu 20 orang. But what if kita ada 100 orang yang nak memberi value juga? We can help 2,000 orang turun berat badan, betul tak? Jadinya jangan lupa di mana kita bermula. Tapi jangan ragu-ragu sejauh mana kita boleh pergi. Yang penting anda start dulu, okay? Tak kisah berapa kilo anda nak turun, tapi the question is, bila awak nak start? Jadi kalau anda mungkin ada rasa ragu-ragu kan, perlu ke saya turun berat badan? Buat apalah saya nak kurus-kurus sangat? Contohnya macam tu kan. Apa kata ketepikan persoalan tu, tapi daripada kita bertanya, perlu ke saya turun berat badan? Kita tukar mindset kepada soalan, what if saya turun dan saya berjaya? Apa impact dia akan berlaku dalam hidup saya? Cuba fikir sejenak. Wah gitu kan. Cuba fikir sejenak, apa impact dia kalau saya betul-betul buat sampai jadi? Cuba anda bayangkan. Okay. Dan saya nak minta anda share dekat komen apa impian anda bila anda berjaya dapatkan berat yang anda idam-idamkan. Boleh tak share satu impian yang anda betul-betul nak buat bila anda berjaya dapatkan impian berat anda? Okay, boleh tak share dekat komen apa satu impian yang anda betul-betul nak realisasikan selepas anda berjaya mencapai target berat yang anda nak, ataupun target stamina ke, tak kisahlah kan, your best version. Waktu tu bila you dah reach kat situ, you rasa apakah dia satu perkara yang you teringin sangat nak buat dan you akan laksanakan. Boleh tak kongsi? Saya betul-betul nak dengar anda punya story. Okay, itu saja sharing saya untuk hari ini. Di mana pun anda berada, sometimes kita akan ada banyak fear, banyak doubt dalam diri kita untuk memulakan satu perubahan kan. Tapi ingatlah, we don't have to be great to start, but we have to start in order to be great. Okay? Tak payah tunggu canggih-canggih, dah terror gila nak bersenam baru nak start. Tak payah kena tunggu ada kelengkapan lengkap semua baru nak start kan. Start where you are dengan apa yang anda ada. Okay? So thank you so much for watching. Please click like, comment and share this to all your loved ones, and don't forget to subscribe. Saya Coach Shana. Assalamualaikum. Bye.